Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Encik Muhammad Yusri bin Yusof, penolong pengarah di sektor sumber dan teknologi pendidikan Jabatan Pendidikan Kelantan. Encik Rohaifi bin Abdul Razak, penolong Pejabat Pendidikan Daerah, Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan Pejabat Pendidikan Daerah Rompin Pahang. Tentunya yang dihormati guru-guru, rakan-rakan pembimbing, dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan PIC di peringkat PPD Negeri Kelantan. Terima kasih dan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan ke dalam taklimat persediaan kepada guru pembimbing dan pelajar bagi menyertai pertandingan Cakna ataupun lebih orang kata adalah singkatan daripada Cabaran Keselamatan Cyber Nasional. Di bawah program pemerkasaan pendidikan digital murid untuk tahun 2022. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan di atas kesudian dan melapangkan sedikit masa untuk mendengar taklimat berkaitan dengan Cakna. Secara ringkasnya, Cakna ini telah dimulakan pada tahun 2018 di mana Kelantan adalah negeri pertama peringkat kebangsaan diadakan, di mana Kelantan menjadi tuan rumah untuk pertandingan Cakna dan juga NISEC. Mungkin ada yang tanya Cakna dengan NISEC ni adalah dua pertandingan yang sama ataupun berbeza. Dia sebenarnya NISEC dan juga Cakna ni adalah lebih kurang sebenarnya. Cuma NISEC ini lebih kepada bahasa Inggeris dan dijalankan secara diskos. Dia macam ala-ala debat tetapi bukan debat, dia lebih kepada diskos yang melibatkan 4 peserta ataupun 3 peserta. Nah, manakala Cakna dijalankan dalam bahasa Melayu dan peserta hanya diwakili oleh 2 orang. Yang pertama adalah presenter ataupun penyampai, yang kedua adalah yang menjaga bahagian teknikal. Kita bertuah hari ini sebab kita dapat import penceramah daripada PPD Rompin. Itu Encik Rohaifi bin Abdul Razak, penolong PPD USTP PPD daerah Rompin, untuk bersama-sama kita pada hari ini untuk berkongsi berkaitan dengan program Cakna ni. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang dah tahu, saya rasa semuanya dah tahu, untuk tema pertandingan Cakna pada 2022 ini adalah Sekolahku Sejahtera, di mana Sekolahku Sejahtera ni orang kata untuk tahun ni dah diwawarkan, digembar-gemburkan, Sekolahku Sejahtera, Sekolahku Sejahtera. Banyak juga orang kata promosi-promosi oleh kementerian berkaitan dengan Sekolahku Sejahtera. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Muhammad Yusri bin Yusof, penolong pengarah di SSTP JPN Kelantan, selaku orang kata person in charge berkaitan dengan Cakna Negeri Kelantan, bagi menyampaikan taklimat, syarat dan juga penyertaan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Encik Iskandar, penolong pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan, cikgu-cikgu dan kepada sahabat saya Encik Rohaifi yang berkesempatan pada hari ini untuk sama-sama kita mendengar sedikit taklimat yang mengambil masa mungkin tidak lama, dan saya memohon maaf kerana terlewat sedikit membuat taklimat disebabkan pertandingan-pertandingan yang lain. Kita ada pertandingan yang di bawah pendidikan digital, ada lebih kurang 7 pertandingan yang lain. Jadi alhamdulillah, sekali lagi jadi hari ini saya nak beri sedikit gambaran yang ringkas apakah sebenarnya pertandingan Cakna. Sebenarnya tuan-tuan cikgu dah tahu apakah pertandingan keselamatan cyber nasional ni atau dikenali sebagai Cakna sebenarnya, tapi kita nak berangat baliklah
Okay, apa syarat-syarat atau penyertaan yang perlu dipatuhi, diikuti oleh semua sekolah. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi pada sekolah kerana terpilih untuk bersama-sama dengan kita hari ini. Dia terbuka untuk sekolah menengah sahaja. Saya difahamkan ada murid tidak dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini disebabkan ada peperiksaan. Tapi kita teruskan juga program ini, kita bagi pendedahan kepada guru pembimbing dan sekiranya ada murid yang kelapangan ataupun yang dah habis periksa, bolehlah join bersama-sama lah. Okey, saya ada cuba kongsi slide yang di paparan tu. Okey, yang mana kita sedia maklum tarikh akhir penghantaran cakna ataupun penyertaan cakna ini dia ni berakhir pada 30 Ogos pada tahun inilah. Lebih kurang 15 hari lagi. 14-13 hari macam itulah. Tetapi kemungkinan ada pelanjutan, kita kena tunggulah sama ada pelanjutan tarikh ataupun tempoh yang diberikan sebab diberikan tempoh yang agak singkat lah sebenarnya, sebulan lebih. Kita mengharapkan dia ada tempoh pelanjutan lah supaya kita lebih bersedia lagi. Okey. Yang semua sudah maklum yang Encik Iskandar bagi tahu tadi, pertandingan ini sebenarnya diadakan sejak tahun 2018 lagi, yang mana pada tahun ini adalah tahun yang kelima lah pertandingan ini diadakan. Garis masa cakna iaitu bermula pada bulan Julai, kita edarkan surat ke sekolah-sekolah sehinggalah pada bulan Ogos ini adalah untuk penghantaran penyertaan kepada BSTP. Dan setelah tarikh tutup penyertaan nanti, video-video yang dihantar oleh sekolah akan dinilai oleh peringkat negeri terlebih dahulu. Seterusnya peringkat negeri akan pilih satu pemenang untuk mewakili negeri ke peringkat kebangsaan yang akan diadili ataupun dibuat penjurian pada bulan September ataupun Oktober nanti. Okey, seterusnya syarat penyertaan dia terbuka kepada semua sekolah di bawah KPM yang mana terbuka kepada sekolah menengah sahaja, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 secara berkumpulan yang mana satu pasukan terdiri daripada 2 orang pelajar, 2 peserta. Okey. Dan sekolah nak hantar lebih peserta tidak ada masalah kecuali dengan syarat pelajar tersebut adalah pelajar yang berlainan lah. Okey. Seterusnya objektif pertandingan cakna ini adalah untuk menerapkan aktiviti pengucapan awan untuk memupuk dan menggalakkan pemikiran kreatif berkaitan teknologi maklumat, keselamatan cyber dan internet secara positif. Kalau sebelum inilah kita lebih kurang pertandingan nilam lah. Dia lebih kepada pembentangan pelajar. Okey. Dan tema yang diberikan pada tahun ini adalah tema anda adalah seorang CEO sebuah syarikat keselamatan cyber di Malaysia. Anda diminta untuk membentangkan program berkaitan keselamatan cyber kepada Kementerian Pendidikan untuk merealisasikan konsep Sekolahku Sejahtera. Program yang dibentangkan ini mestilah memberi impak yang tinggi dan praktikal dilaksanakan di seluruh sekolah di Malaysia. Jadi tajuk ini akan dikupas dengan lebih lanjut lagi oleh penceramah kita pada sekejap lagi. Yang saya fahamnya, anda adalah seorang bos. Okay, ada syarikat, ada company keselamatan cyber, macam mana untuk mempengaruhi Kementerian Pendidikan untuk menarik minat program yang akan dilaksanakan oleh syarikat anda. Okey, setelah ini adalah nilai 14 nilai Sekolahku Sejahtera yang boleh tuan-tuan nak ambil untuk masukkan elemen, masukkan dalam pembentangan nanti. Okey. Okey, kita tengok kepada syarat penyertaan dia. Penyertaan terbuka pada semua sekolah, semua murid tingkatan 4 dan 5 sekolah menengah harian. Kecuali sekolah berasrama penuh lah, SBP tidak dibenarkan. Atau sekolah yang mempunyai lebih daripada 80% murid yang tinggal di asrama di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, jadi kena ingat SBP tidak dibenarkan untuk menyertai pertandingan ini. Nombor 2, penyertaan secara penghantaran video berbentuk pembentangan ke peringkat negeri. Bermakna cikgu-cikgu kena buat satu video berbentuk pembentangan yang mana pembentangan tersebut ada
pelajar yang membentang lah, dan video itu dihantar ke peringkat negeri terlebih dahulu untuk dinilai. Okey, seterusnya video yang cikgu-cikgu hasilkan itu mestilah selama 3 minit dalam bahasa Melayu. Kat sini 3 minit ni maknanya tak boleh lebih daripada 3 minit lah. Kurang daripada 3 minit tidak ada masalah. Okey. Kalau 3 minit 1 saat pun tidak dibenarkan. Okey, nombor 4, 2 ahli setiap pasukan, 1 pembentang dan 1 teknikal. 2 pelajar, 1 pelajar itu sebagai pembentang dan 1 lagi sebagai teknikal ni, teknikal bahagian slide lah, bahagian PowerPoint, komputer. Tak perlu semua pelajar bercakap. Okey, teknikal nak bercakap tiada masalah. Maksud kalau kita tengok video sejak lagi, video yang saya akan share nanti, dalam video tersebut tidak perlu semua pelajar bercakap, tidak perlu kedua-dua pelajar itu bercakap. Kalau pelajar yang kedua itu nak bercakap, boleh, tidak ada masalah, tapi janganlah terlalu banyak lah, maknanya kat depan video pun tak ada masalah. Tapi jangan keseluruhan video itu kedua-dua pelajar itu ada. Okey. Yang kelima, 1 slide pembentangan kandungan 5 hingga 10 muka surat. Okey, dia minta, BSTP minta juga kita menghantar 1 slide pembentangan. Slide itu macam mana? Slide itu mempunyai idea ataupun poin-poin yang relate dengan pembentangan yang dibuat oleh pelajar. Okey. Tetapi slide itu tidak semestinya dimasukkan dalam video. Okey, tidak semestinya dimasukkan dalam video. Saiz minimal video adalah 1080x darat 1080 darat dengan 720p dan upload di YouTube masing-masing dan paste URL video YouTube di borang pendaftaran nanti. Yang ni terpulang kepada cikgu-cikgu lah, sama ada nak menggunakan akaun YouTube cikgu ataupun pelajar. Jadi yang semestinya mesti diupload ke dalam YouTube masing-masing. Okey, nombor 7, muat naik slide pembentangan di borang pendaftaran. Okey, slide yang tadi yang cikgu buat tadi yang mempunyai isi kandungan ataupun poin ataupun hujah, okey, perlu dimuat naik ke dalam borang pendaftaran. Dan saya cakap tadi, tidak perlu selit dalam video. Sekali-sekala sebagai PIP ataupun picture in picture ataupun biro dibenarkan. Tapi jangan keseluruhan video yang dibuat. Selit sikit-sikit tidak ada masalah. Okey, dia punya slide tadilah. Jangan terlalu banyak dalam video. Okey, nombor 8, masukkan isi fakta pembentangan ke dalam slide tersebut. Slide tadi masukkan isi fakta saja ke dalam slide tersebut dan nyatakan sumber jika ada. Jika tuan cikgu-cikgu ambil sumber daripada luar, mesti nyatakan dalam slide lah dari mana sumber itu ataupun poin itu diperolehi. Nombor 9, pertandingan peringkat kebahasaan secara live. Okey, di peringkat negeri, cikgu perlu menghantar video untuk kita nilai. Tetapi sekiranya sekolah cikgu terpilih mewakili negeri Kelantan ke kebahasaan, maka video itu tidak lagi digunakan lah. Mana cikgu kena latih pelajar-pelajar tersebut secara pembentangan secara live. Nanti dia akan bagi link kepada cikgu untuk live secara bersemuka, live secara hidup lah, bukan dengan lagi video untuk kita nilai di peringkat kebahasaan nanti. Okey. Seterusnya, okey ni bukan. Okey, kita cuba tengok contoh video yang dihasilkan. Nampak? Nampak? Rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan membawa maksud membina sebuah masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden dengan beradab dari segi percakapan, tingkah laku dan penulisan. Dunia cyber pada masa kini merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia moden yang memainkan peranan penting dan banyak mengubah pelbagai aspek kehidupan manusia. Walau bagaimanapun, dunia cyber bukan sahaja memberi kesan yang positif, malah boleh membawa kesan yang negatif kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja yang mudah terlibat dalam pelakuan jenayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Tumazia dan saya Budi Nabila. Kami dari SMK Panai Indah. Hari ini kami akan mengulas dengan lebih lanjut mengenai etika cyber. Etika cyber, kerap kali kita mendengar mengenai perkara tersebut. Perkara sering menjadi bomong masyarakat sama ada di media sosial maupun di televisyen. Etika
Etika cyber ialah suatu perkara yang amat dititik beratkan ketika menggunakan cyber. Jika kita tidak mengamalkan etika cyber, ianya akan menimbulkan perselisihan faham dan pergaduhan dan juga dapat menjejaskan maruah diri, keluarga dan negara. Malah, perkara yang lebih membimbangkan lagi ialah dapat menyebabkan terjadinya jenayah cyber. Antara contoh-contoh jenayah cyber yang sering berlaku di negara kita ialah penggodaan, penipuan dan penyebaran berita palsu. Itulah wujudnya akta yang dibuat kuasakan oleh kerajaan bagi memastikan individu yang terlibat dengan etika cyber dikenakan hukuman dan denda. Antara akta-akta yang dibuat kuasakan ialah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Jenayah Komputer 1997. Bagi memastikan seseorang itu mematuhi etika cyber, seseorang itu perlulah mengamalkan beberapa nilai. Antaranya ialah nilai bertanggungjawab. Bertanggungjawab dalam menggunakan cyber dengan mematuhi undang-undang cyber yang telah ditetapkan. Selain itu, nilai harga diri. Nilai harga diri memainkan peranan yang sangat penting supaya tidak terjadinya pencemaran maruah diri, keluarga dan masyarakat. Seperti kes penyebaran berita palsu, mengenai isu yang membuat perselisihan faham dan pergaduhan antara negara, kaum dan bangsa dan juga ugutan untuk memaknai gambar yang tidak sepatutnya. Dengan mematuhi etika cyber, kita dapat mewujudkan persekitaran cyber selamat dan sihat agar pengguna tidak lagi khawatir akan terjadinya kes jenayah cyber. Ini juga dapat menjaga keharmonian masyarakat melakukan urus niaga dalam talian selamat. Kerana jika terjadi kes jenayah cyber seperti scam dan penipuan, ia akan membuat masyarakat hilang kepercayaan urus niaga dalam talian dan menyebabkan perniagaan dalam talian terjejas. Nampaknya sampai di sini saya bila video yang kami hasilkan pada kali ini. Nada diungkap, santun ditara, pantun dilantun, musik hati. Salah dah silap. Salah satu video lah yang ada tempat di peringkat kebangsaan. Cuba kita tengok ni yang pertama, peringkat kebangsaan. Okey, video dia simple je, tidak ada efek yang sangat tapi dia punya isi ataupun idea yang mendepati lah. Cuba kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azri Muaz dari SMK Agama Kuala Lumpur. Jadi kita tahu bila PKP dilaksanakan pada tahun lepas, kebanyakan pekerja dan pelajar perlu bekerja dan belajar daripada rumah dan perlu akses kepada internet. Dan benda ini secara tak langsung berkait dengan cara seseorang itu menggunakan internet ataupun lebih tepat kita katakan sebagai etika cyber. Apa itu etika cyber? Etika cyber ini merujuk kepada satu kod tingkah laku atau sistem yang berkaitan nilai yang menjadi rujukan kepada semua pengguna internet agar netizen di luar sana sentiasa berasa selamat ketika mereka juga berada dalam talian. Jadi suka untuk saya bahaskan soalan ini kerana saya rasa kesemua prinsip hukum negara berkait dan bersifat menyeluruh terhadap kehidupan kita. Contohnya antara kesopanan dan kesusilaan dan etika cyber ianya berkait rapat kerana ia menggambarkan seseorang individu itu menggunakan internet secara berhemah, bertanggungjawab dan dengan tata cara yang betul. Dan ini sangat berkait rapat dengan 3 komponen iaitu etika, kesedaran dan pengetahuan. Apabila kesopanan dan kesusilaan diterapkan dalam diri, maka etika yang positif, kesedaran diri yang tinggi dan pengetahuan yang luas tentang etika cyber dapat kita wujudkan dalam diri setiap masyarakat dan akan membawa impak yang positif terutamanya terhadap negara kerana kadar kes jenayah cyber dapat diturunkan. Seterusnya, urusan-urusan seperti urusan pekerjaan dan urusan perniagaan dapat berlaku dengan mudah kerana tiada perbalahan yang berlaku ataupun konflik yang berlaku antara kedua-dua belah pihak dan segala maklumat yang disampaikan di platform internet dapat disampaikan dengan jelas, mudah dan boleh kita percayai. Namun akan timbullah isu-isu yang negatif bila wujudnya individu yang tidak bertanggungjawab dan tidak amanah. Sepanjang tahun 2020, sebanyak 9,024 insiden yang membabitkan kes yang cyber telah dicatatkan berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh pihak Cyber Security Malaysia. Dengan keadaan orang ramai terdedah kepada internet, maka muncullah individu yang ketiga atau pihak ketiga yang sentiasa mengambil peluang untuk menyebarkan berita-berita palsu tentang COVID-19 dan mengambil peluang untuk keuntungan dengan keadaan orang ramai terdesak pada ketika itu dan sekaligus akan menjejaskan imej maruah negara. Dan tanggungjawab untuk membantah segala masalah ini terletak pada bahu masing-masing. Dan salah satu alternatif kerajaan adalah dengan memperkenalkan dan melaksanakan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang melindungi pengguna internet daripada ancaman penjenayah cyber yang berbahaya. Kesimpulannya, etika cyber yang positif dapat direalisasikan sekiranya etika yang positif, kesedaran diri yang tinggi dan pengetahuan yang luas tentang etika cyber dapat dipupuk dalam diri setiap masyarakat. Jika tiada siapa yang mengambil cakna tentang perkara ini, maka apakah nasib atau kesan yang berlaku kepada generasi-generasi yang akan datang? Renungkanlah.
Ingatlah Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa akhlak yang buruk merosakkan amal seperti madu yang merosakkan cuka. Okey, itulah sedikit ulangan video yang pernah memenangi di peringkat kebangsaan. Dia simple saja, tidak ada efek, tidak ada banyak orang kata video biasa je, simple dia berdiri tegak tapi isi dia sangat padu lah. Okey, jadi itu saja daripada saya penerangan seberingkas mengenai syarat dan penyertaan bagaimana untuk menyertai pertandingan China. Sekiranya ada soalan boleh tuan-tuan ajukan kepada saya. Ada soalan ke cikgu? Boleh tanya? Okey, tak ada rasanya. Jadi saya serahkan kembali kepada sahabat saya Encik Iskandar. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Yusri bin Yusof di atas penerangan berkaitan dengan syarat dan juga penyertaan oleh untuk pertandingan China pada kali ini. Okey, kita ada soalan, bolehkah disertai oleh pelajar tingkatan 3? Okey, untuk China adalah dibuka khas untuk pelajar tingkatan 4 dan 5 sahaja. Untuk tingkatan 4 dan 5 sahaja. Okey, jadi nanti boleh tanyakan soalan-soalan di dalam chat. Nanti saya dan juga Encik Yusri akan lihatlah soalan-soalan yang berkaitan dengan China. Jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Rohaifi bin Abdul Razak, penolong PPD dari USTP, PPD Rompen, bagi perkongsian isi dan idea berkenaan dengan tema pertandingan China 2022 iaitu Sekolahku Sejahtera. Dengan segala hormatnya dipersilakan Encik Rohaifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Encik Iskandar, selaku penolong pengarah SSTP Kelantan, Encik Yusri dan pegawai lain serta guru-guru. Setakat ni jelas suara saya? Jelas. Jelas Alhamdulillah. Okay, pertama sekali saya merakamkan terima kasih kepada SSTP Negeri Kelantan kerana sudi memanggil saya. Sekadar pengenalan ringkas lah ya. Saya adalah seperti maklum tadi pegawai USTP PPD Rompen. Saya pun tak pasti kenapa Encik Yusri jemput saya Nak kata power tak ada, power biasa sahaja. Baru hari apa hari Selasa rasanya 2 hari lepas. Dia jemputlah untuk saya bersama-sama rakan-rakan sahabat guru-guru semua pada hari ini untuk dia kata berkongsi idea tentang China. Kebetulan rezeki kami di Rompen untuk China 2 tahun atau 3 tahun berturut, saya tak ingat. Ada Cikgu Izzah dalam ni, cikgu kami dulu yang berpindah ke Kelantan. Kami terpilih mewakili Pahang 2 ataupun 3 tahun 2 tahun rasanya, 2 tahun berturut-turut. Dan juga pada tahun lepas rezeki kami nombor tempat pertama sehinggalah tempat kelima, 1, 2, 3, 4, 5 Rompen lah mengungguli di negeri Pahang. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin, dan Cik Yusri dulu adalah salah seorang rakan saya lah di STP sebelum beliau naik pangkat ke Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan ya. Hebat orangnya. Jadi hari ini cikgu, saya nak santai-santai sahaja. Kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh tanya di ruangan chat ataupun direct terus dengan saya ya. Kita santai-santai saja. Saya diberi masa setengah jam, saya akan sempat lah. Okay, saya kongsi slide. Saya pun saya nak bagi pengetahuan awal lah. Sangat-sangat simple. Sekejap ya. Okay, ni dia. Memang saya tak sempat, saya minta maaf cikgu setakat ni saya seorang USTP di Rompen sekarang ni. Okey. Nampak slide saya Okey, saya teruskan. Pertama sekali, saya minta rakan-rakan guru bagi feedback dekat ruang komen. Adakah tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok taklimat ni? Taklimat perasaman China Kalau belum, mungkin Cik Yusri ataupun SSTP boleh kongsikan link
di bahagian komen nanti. Ini adalah taklimat yang berlangsung pada 20 Julai. Dalam ni ada key, apa orang panggil, isi penting lah daripada pihak penganjur dan juga pihak BSTP. Oh belum okey, tak apa. Tak apa, boleh tengok. Tak lama, 42 minit sahaja yang ni. Dan yang kedua, saya mencadangkan yang ni wajib tengoklah sebab ini dia apa yang Cik Yusri tunjuk tadi pun ada dalam ni, video dan sebagainya. Yang kedua adalah juga dianjurkan oleh pihak penganjur iaitu Cikgu Hanif daripada SSTP JPN Selangor. Cak Na tahun ini dianjurkan oleh JPN Selangor. Jadi dia menjemput Farhan Syahmi, Encik Farhan Syahmi yang berusia 22 tahun tetapi sangat hebat orangnya. Kenapa beliau dipilih untuk menyampaikan untuk menghuraikan isi-isi dalam Cak Na, ya? Kerana dia adalah juara NICT set ataupun mungkin Net State gitulah pada 2017. Dan sekarang ni dia bekerja sebagai fact checker, penyemak fakta untuk Fact Check Lab Malaysia. Sangat hebat orangnya, ya. Okey, sebelum tu kalau cikgu tengok saya asyik pandang ke kanan tu sebab skrin saya ada dua, saya pandang ke kanan lah. Sebab mata dah rabun tak apa-apa nampak dah. Asyik ada skrinnya. Yang ni skrin besar sikit lah. Jelas sikit. Bukan Nusha orang sebelah, tak ada orang. Jadi nanti pun saya akan kongsikan juga apa isi-isi penting yang Saudara Farhan dan Cikgu Hanif kongsikan. Mungkin kita boleh gunakan lah beberapa isu yang diorang ketengahkan. Okay. Jadi pada hari ini, apa yang saya nak kongsikan dengan cikgu adalah daripada dua seminar ataupun dua YouTube inilah. Okey, yang pertama kita ambillah key point daripada taklimat dan peresmian. Okey, minta maaf, ni memang cakap ayam lah sebab saya conteng guna tab. Terus saya jadikan ni saya dengar tu saya tulis lah, tu saya memang huduh lah. Cak Na ni secara ringkasnya kalau menurut Encik Syahrizan binti Ibrahim iaitu Ketua Pengarah BSTP di Kementerian Pendidikan Malaysia, pengetahuan dan kemahiran murid dalam keselamatan cyber. Bermaksud pandangan ini kita nak tengok pengetahuan dan kemahiran murid dalam keselamatan cyber. Okey, topik tahun ini sebenarnya saya sangat suka kerana dia menjurus ataupun dia narrow Sekolahku Sejahtera. Jadi kita tahu di mana kita nak pergi. Seterusnya, ini key point dia apa yang dia cakap. Melahirkan murid yang fasih digital. Fasih digital ni kalau orang pusat sumber dipanggil literasi digital. Fasih ke literasi ke benda yang samalah. Maknanya memahami, mengetahui dan sebagainya. Mencari murid tu mesti tahu cara nak cari maklumat, mendapatkan, menyampaikan, menggunakan dan menyebarkan maklumat itu untuk penggunaan yang baik. Okay, tarikh pertandingan ini yang key point saja, 18 Julai sehingga 30 Ogos. Kalau kata JPN Kelantan baru bagi tahulah. Tu salah Cik Yusri je tu, lambat bagi tahu. Sebenarnya tak, gurau saja. JPN ke PPD ke memang bagi tahu lama dah ya, tapi kami faham cikgu sibuk dengan sukan dan sebagainya. Apapun tahniah dan terima kasih kerana hadir pada hari ini menandakan cikgu mempunyai komitmen sangat tinggi. Cik Yusri paksa. Itu hal dalaman lah Kelantan. Okey, dia macam Cik Yusri kata tadi, dia Cak Na ni untuk melatih pelajar dalam pengucapan awam. Iaitu kita nak tengok pelajar tu kritikal. Penggunaan internet secara positif. Akhirnya, kita nak tengok pelajar tu mampu membawakan penggunaan internet secara positif. Okey, tapi itu kita akan evaluasi nanti. Kalau menurut pihak penganjur, kita mesti gunakan, dia tak kata mestilah tapi ditekankan dua kali ditekankan. Satu daripada Encik Najwa. Encik Najwa ni pengacara pada saya ingat nama tu Cik kan, Encik Najwa. Dia pengacara bagi YouTube tu tadi. Dan oleh pengarah dan Encik Hanif sendiri. Dia kata gunakan 14 elemen sekolah sejahtera. Dan yang tu tak apa, lepas ni kita akan bincangkan apa 14 elemen tersebut. Slide maksima. Tak perlu fancy, isi penting sahaja. Mana cukup lah, tapi jangan contoh macam ni type lah. Type lah. Tulisan hitam, isi penting sahaja. Kenapa? Sebab dia risau bila murid tu cakap, peserta tu cakap, hakim tak dapat tangkap apa isi yang murid tu nak sampaikan. Jadi sertakan dalam PowerPoint yang tak melebihi 5 dan ke bawah slide. Yang ini untuk saringan di peringkat negeri lah. Tapi kalau rakan-rakan sempat nak sediakan PowerPoint tu dalam bentuk corporate, terpulang
tapi dia tak tengok pun yang kalau ikut dia orang punya tu talimat, dia tak tengok langsung hiasan pada peringkat ini, pada peringkat saringan ini. Dua peserta sahaja, seorang penyampai dan seorang teknikal, macam Cik Yusri bagi tahu tadi, boleh dua-dua bercakap, tidak ada masalah. Tapi biasanya seorang dan seorang jaga teknikal. Sebentar dulu ya. Assalamualaikum. Telefon semula ya. Sorry tuan, saya ada taklimat dengan JPN Kelantan. Nanti saya call semula. Okey. Baik. Minta maaf. Assalamualaikum. Minta maaf ya. Okey. 3 minit video sahaja, jangan lebih. Kerana lebih nanti kita takut nanti ada isu kalau kita terpilih, isu oleh negeri lain lah. Kenapa dia lebih kan? Masih terus menyentuh isu dan penyelesaian. Kalau cikgu dapat highlightkan di situ adalah kita nak dua perkara yang paling penting, isu dan penyelesaian. Tak perlu montas sekolah, tak perlu logo sekolah berpusing-pusing, tak perlu. Terus murid, macam contoh video terakhir yang Cik Yusri tunjuk tadi, murid tu cakap terus. Kan? Fokus pada penyampaian murid sahaja. Tak perlu fokus nak fikir green screen ke apa, tak perlu. Anggaplah murid ni penjual barang di tepi jalan yang fokus pada diri dia, suara dia dan isi penyampaian dia sahaja. Itu dulu. Ya. Kalau ikut semalam saya merakam pertandingan bahas bahasa Melayu secara online juga. Biasanya hakim ni nak tengok paling kurang lah daripada kepala sehinggalah ke lutut. Ya. Kalau kita nak penuh tu pun lagi cantik, tapi biasa kalau penuh kadang-kadang kita tak nampak ekspresi muka. Kalau separuh badan tu quite okey lah. Tapi bergantung kepada bincang lah dengan JPN negeri masing-masing. Tapi kalau macam di peringkat kebangsaan memang dia nak macam tu lah, dia nak penuh dan dia nak nampak daripada lutut ke atas lah, nampak badan mulut tu yang banyak sebab dia nak tengok pergerakan dan sebagainya. Ya. Okey. Itu teknikal berbincang lah dengan pegawai SSTP atau STP. Saya lupa lah sebenarnya sebenarnya saya malu juga hari ni sebab saya rasa mesti ada Bro Sam kat sini. Bro Sam memang tak kenal saya tapi mula-mula masa saya jadi cikgu sains komputer dulu memang Bro Sam ada. Dia tak ada Rafi, dia dah pindah ke sektor lain, dia pindah ke sektor pengusaha sekolah. Tak ada, okeylah. Dulu dia STP Pasir Mas, sekarang dah ke sektor pengusaha sekolah JPN. Dia naik ke JPN lah? Hebat. Ada sifu saya lah dia tak ada tu lega sikit. Kalau dia tu malu lah saya Saya ni dah lah pemalu orangnya. Okey, tak perlu montas sekolah, fokus pada penyampaian murid saja. Kita pergi pada poin seterusnya. Okey, ini adalah tema iaitu sekolahku sejahtera. Fokus dalam kepala tema kita sekolahku sejahtera yang mengandungi 14 elemen. Okey, soalan dia Cik Yusri dah kongsi tadi. Jadi saya baca lalu sahaja CEO sebuah syarikat keselamatan cyber di Malaysia. Ya, jadi key point di situ adalah kita kena bertindak sebagai penjual ataupun pitching ataupun orang yang persuade, orang yang mempengaruhi pihak KPM sebagai bakal pelanggan kita untuk membeli produk kita. Jangan lupa. Sebab kalau kita tengok murid yang contoh tadi dia tak sentuh CEO. Kenapa? Kerana kalau tak salah saya tak mahu kalau salah, tahun lepas soalan CEO ni adalah soalan akhir. Soalan maknanya pajen telah terpilih untuk ke peringkat mewakili negeri masing-masing. Jadi kena ada juga yang kita kena berwatak sebagai CEO. Okey. Keselamatan cyber di Malaysia, keselamatan cyber KPM yang sila bentangkan program berkaitan dengan keselamatan cyber. Kita kena bentangkan program berkaitan keselamatan cyber. Okay, program yang dibentangkan mesti berimpak yang tinggi dan praktikal dilaksanakan di seluruh sekolah di Malaysia. Praktikal ni bermaksud dari segi kos dan sebagainya, mobility dan sebagainya. Tak apa cikgu, saya cuba cakap saya laju kat sini kenapa? Sebab perincian dia, langkah demi langkah insya-Allah kat bawah nanti. Ini secara go through sahaja. Okay. Ini tak sempat nak edit dah. Nama dah dipanggil. Penyelesaian kalau ikut slide dia nak penyelesaian tu melibatkan 3 benda. Manusia, siapa golongan sasaran kita, proses dan teknologi AI. Contoh AI. Ini pun jangan risau, saya akan terangkan nanti step by step. Dan dia kalau boleh nak kita sampaikan dalam bentuk storytelling. Okey, tak apa. Kita pergi seterusnya. Okey, yang ini, slide ini saya ambil sumber dia daripada talimat ini.
ya, oleh saudara Farhan Syahmil. Dia yang kongsikan slide ini. Ya, okey. Jangan risau, slide saya nanti saya akan kongsikan kalau sudi. Saya akan bagi kepada Cik Yusri. Cik Yusri boleh kongsikan nanti, tak ada masalah. Yang cakap ayam saya tu. Yang ini pun saya takkan cerita detail sebab saya akan pecahkan dalam bentuk langkah demi langkah. Okey, secara overallnya dia dah highlight kan, kita ni sebagai CEO sebuah syarikat, apa matlamat kita? Mestilah hendak membantu KPM. Kena tanam dalam kepala. Bukan tentang diri kita tetapi tentang pelanggan kita, iaitu KPM dan siapa stakeholder kita yang lain. Stakeholder kita adalah KPM, negara. Okay, siapa kita punya end user kita? Murid, guru, pentadbir sekolah, ibu bapa, PIBG dan sebagainya ya. Okey, apakah matlamat dan kehendak KPM? Ini kita kena jelas. Mestilah nak memastikan murid selamat berpandukan kepada elemen 14 tadi, sekolah sejahtera tadi. Apakah program, isinya, aktiviti dalamnya? Itu kita akan bincangkan nanti. Okey, ini pun kita akan bincangkan nanti. Saya go through Yang lelaju ni maknanya saya nak go through saja. Okey, ini 14 elemen. Ada poster cantik yang apa ni Dr. Razidin punya tu apa semua sejahtera tak apa kan. Tapi tak sempat nak cari cikgu inilah. Selamat, seronok, murid mestilah selamat di sekolah, seronok, sihat, etika, empati, jati diri, adab sopan, harmoni, tekun, teliti, terampil, eksplorasi, rasional dan artikulasi. Kenapa saya highlightkan eksplorasi? Sebab ini yang saya nak jadikan contoh nantilah ya. Okey, ini sepatutnya saya tulis satu tapi saya tak sempat nak pecah-pecahkan dah. Cikgu tengok langkah 1 dulu Okey, untuk langkah 1, pertama sekali, saya nak semua cikgu dalam ni. Pegawai pun tak apa, boleh. Semua cikgu yang dalam ni, saya nak ambil pen ke, guna tab ke, terpulang. Guna type ke. Pilih salah satu daripada 14 elemen sekolah sejahtera. Cikgu tulis dalam ruangan komen. Kalau cikgu dah dapat, cikgu tulis dalam komen. Saya nak cikgu pilih satu. Pilihlah selamat ke, seronok ke, sihat ke. Saya mencadangkan agar cikgu tulis dalam kertas. Sebab lepas ni kita nak buat tak banyak. Langkah saya ada 9 langkah saja. Kalau cikgu ikut daripada langkah 1 sampai langkah 9, insya-Allah kita dah ada blueprint untuk kita serah pada murid kita, pada guru BM kita untuk buat satu skrip untuk kita masuk dalam cakna, insya-Allah. Ya. Saya cuba pecahkan kepada 9 langkah. Sebenarnya ada lagi 2, tapi 2 tu tengoklah. Ya. Saya nak simpan untuk daerah saya ke ataupun kita nak kongsi. Wah, terima kasih Cikgu Azmira, Jati Diri, Cikgu Hanim, Etika, Cikgu Arismadi, seronok. Dia pilih yang tu. Cikgu-cikgu lain? Ada yang memilih adab sopan, terampil. Okey, sangat bagus. Okey, saya harap semua pilih. Mesti pilih. Baru kita pergi langkah yang seterusnya. Ini wajib. Semua kena ada. Okey, terbaik cikgu. Siti Nur Amni. Menarik ni. Nak tanya nanti cikgu Siti Nur Amni. Jangan padam cikgu. Sebab sama dengan saya. Okey, ada seronok, sihat, seronok, rancak. Rancak berosa pun ada juga. Rancak tak ada cikgu Cikgu okey Creo Okey, seronok. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kita pergi kepada langkah kedua. Cikgu Salihah, terbaik eksplorasi. Langkah kedua cikgu, cari makna dan fahamkan maksud elemen tersebut yang selari dengan hasrat KPM. Okey cikgu, saya bagi cikgu 2 minit untuk cikgu carilah Google ke, cari dalam kamus Dewan ke, terpulang ataupun cikgu tahu-tahu sendiri ke, apa yang cikgu faham tentang apa yang cikgu pilih. Tadi ada yang pilih seronok tadi kan. Kenapa pilih seronok? Apa maksud seronok tu? Yang KPM, contohnya kita ni KPM, kita tulis dalam tu, saya nak budak saya seronok. Dalam kepala KPM, apa maksud budak seronok, murid seronok? Apa maksud dia? Seronok. Perasaan yang menyenangkan. Bagus Cikgu Siti Aida ya. Betul. Tak ada yang salah pun. Tapi cikgu kita kena elaborate betul-betul. Apa maksud dia? Okey, contoh. Saya bagi contoh ya. Ada tak lagi cikgu yang nak kongsi kan? Boleh buka mic boleh? Nak kongsi secara lisan boleh? Cikgu Kasma Zeli ke? Ya. Cikgu Hanim Ayuni ke? Boleh kongsikan. Fi, ada sahabat lama awak di sini Fi. Mungkin Khairi nama dia. Mungkin nak tanya. Mungkin nak bertanya daripada SMKA Faliyah. Ada kat sini ya. Malu lah pula ada memang. Ada. Ada. Dia punya betul lah rancak berosa tadi. Apa khabar tuan? Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat cikgu ni. Terbaik cikgu masuk juga Sahabat.
Okey. Ada tak yang nak berkongsi share audio, share buka mic, kongsi yang kita. Ada bermaksud apa-apa, ada tak? Langkah kedua ni penting saya ulang lagi. Nur Izzah, Cikgu Izzah. Tolong Cikgu Izzah. Cikgu Izzah ni adalah cikgu daripada Rompin hari tu, baru tahun lepas kot, tahun ni dia masuk. Dia lah 2 kali Johan di peringkat negeri Pahang di peringkat mewakili Pahang 2 tahun. Betul-betul 2 ke 3. Kalau salah maaf Cikgu Izzah. Itu ayat tamatan saya lah tu Cikgu Izzah, tapi dia dah pindah Kelantan, memang negeri asal dia. Okay, go on. Ada yang kongsi? Pemalu macam saya juga. Okey, tak apa. Yang nak kongsi dalam chat, terima kasih. Saya ambil contoh je selamat terpilih daripada bencana terlepas dari bahaya. Betul cikgu. Okey, sekarang ni sangat betul kita nak perincikan lagi. Contoh, eksplorasi. Apa maksud eksplorasi dalam bidang pendidikan? Contoh ni pihak saya lah ya. Contoh saya pun tak semestinya betul, tetapi ini sebagai idea sahaja, idea awal. Bermaksud di pihak KPM, mereka berfikiran eksplorasi ini murid mempunyai akses ataupun mempunyai terampil cakap. Okey saya fokus pada eksplorasi dulu. Terima kasih banyak cikgu. Murid bebas untuk mencari bahan dalam keadaan yang selamat. Saya ulang balik. Contoh eksplorasi lah, kalau saya pilih saya pilih eksplorasi. Murid perlu mencari maklumat sekarang ni. Semuanya di hujung jari, ya, semuanya dalam internet semua ada. Murid bebas mengeksplor. Maknanya kita kena sediakan satu ruang untuk murid bebas mencari, tetapi murid itu dilindungi dan merasa selamat untuk mencari maklumat yang dia kehendaki. Contoh, cikgu pernah tahu tak satu fakta, ini sangat popular di Singapura, ditayangkan di media Singapura pada tahun 1990-an, di mana ada penemuan sejenis sotong yang tinggal di atas pokok. Tolong tulis dalam komen, pernah dengar ke tak pernah dengar cerita ni? Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah ya. Sotong tinggal di atas pokok. Macam tak logik je. Media Singapura yang sebarluaskannya. Ya, 1990-an macam itulah. Okey, kemudian yang terbaru. Cikgu pernah dengar tak satu cerita tentang satu teleskop yang sangat-sangat hebat. Nama dia apa cikgu? Teleskop yang sangat hebat sekarang ni. Saya tengok nama dia cikgu, ya Allah. Yang dia boleh tengok galaksi lain. Ya, sangat jauh. Sampai berjuta-juta tahun cahaya dia boleh tengok. Dan dia pun tayanglah gambar-gambar yang dia dapat. Ini terbaru. Dalam seminggu 2 macam itulah. Tahu itu? Apa nama dia punya mikroskop tu? James Webb. Ya, terima kasih. Hebat je kau. James Webb punya sains biasalah. Teropong tu kan. Dia siap tunjuk gambar. Web kot. Betul. Gambar gini. Itu adalah maklumat yang ada di sekitar kita. Malangnya kita explore, dia jumpa. Wow, fakta ni hebat. Dia pun kongsi, dia pun guna dalam assignment dia. Kedua-dua yang saya cerita tadi adalah berita palsu. Kedua-dua tu adalah berita palsu. Ya. Yang pertama pasal penemuan sotong di atas pokok, 80% orang percaya. Itu sebenarnya adalah eksperimen sosial yang dibuat oleh Kerajaan Singapura. Yang dia buat eksperimen sosial. Mana tengok tahap adakah orang ni bila dapat satu berita dia akan kaji dan sebagainya, ataupun dia terus percaya sebab disiarkan oleh arus perdana dan sebagainya. Begitu juga dengan yang James Webb tu. Tak semuanya palsu, tapi ada satu gambar, 2 atau 3 gambar yang palsu. Dia hanya ambil daripada potongan hot dog, dia isi dalam mikroskop. Cikgu, saya nak bagi tip. Cikgu perasan tak apa yang sedang saya buat sekarang ni cikgu? Saya sedang buat apa cikgu? Komen sikit cikgu. Saya nak naik ke atas nanti. Saya nak tunjuk semula ada benda. Kalau cikgu dapat tangkap lah. Yang saya buat ni apa? Yang saya cerita. Ya, saya sebenarnya mengaplikasikan teknik storytelling cikgu. Kalau cikgu perasan, dan taklimat tadi yang saya kongsikan daripada SSTP Selangor,
Dia minta kalau boleh sampaikan dalam bentuk penceritaan, tetapi taklah penceritaan yang terlalu sempoi ya, terpulang. Ini salah satu teknik, tak wajib. Salah satu teknik sahaja untuk menarik audien. Tak menarik pun Cik Rafiq. Okey. Okey, seterusnya. Ya. Okey, sekarang ni kalau saya boleh eksplorasi, maknanya saya nak anak murid saya bebas untuk mencari fakta tetapi dalam environment ataupun dalam persekitaran yang selamat dan betul. Ya, yang selamat dan betul. Maknanya dia mengeksplor maklumat tetapi maklumat itu maklumat yang menggunakan sumber yang sahih. Itu contohnya lah. Ya. Okey. Seterusnya, kita dah dapat tak apa. Cikgu ambil 1-2 poin pun tak apa dulu. Ya, cikgu boleh bincang dengan cikgu BM dan seterusnya. Okey, langkah 3. Cikgu dah dapat tu, langkah 3. Cari faedah elemen tersebut kepada murid. Ataupun cikgu nak fokus kepada guru pun terpulang. Ada pentadbir pun terpulang. Okey, kalau cikgu ingat tadi, saya dikongsikan juga, ya, tapi kalau cikgu pergi pada slide yang Selangor kongsi tadi, dia ada kongsikan, yang ni dia ada kongsikan. Ini, penyelesaian dia mesti manusia. Sasaran dia siapa? Sasaran saya nak pilih murid contohnya. Ya, guru pun boleh, tidak ada masalah. Pentadbir pun boleh, tidak ada masalah. Manusia, proses, teknologi, ya. Okey, pergi balik. Siapa yang saya nak fokus? Okey, saya nak fokus kepada murid. Apa yang saya nak fokus pada murid tersebut? Untuk langkah 3 ni. Okey. Jadi tadi saya pilih eksplorasi. Murid nak mengeksplorasi kerja sekolah dia. Cikgu suruh mencari membuat satu assignment berkenaan dengan apa nama tu? Kereta elektrik. Contoh kereta elektrik sekarang ni popular lah, Tesla. Cikgu Aman pun pakai Tesla. Harganya boleh tahan tetapi sebab menggunakan elektrik lagi jimat pada minyak lah katanya ya. Kalau cikgu berani pakailah. Kan ada sini yang pakai Tesla ataupun kereta elektrik yang lain. Contoh ya. Jadi cikgu bagi kerja rumah, okey, sila senaraikan 3 kebaikan dan 3 kekurangan menggunakan kereta elektrik. Jadi murid pun dia explore. Explore ni tidak semestinya dia menggunakan internet ya. Tetapi apabila kita berada dalam pertandingan cyber security, keselamatan cyber, tak boleh lari daripada teknologi. Ya, kita boleh kata boleh menggunakan buku, boleh cikgu, tetapi kaitkan dengan teknologi. Ya, contohnya e-book contohnya, ya, ataupun seminar TED, teknologi punya seminar yang murid boleh akses melalui internet contohnya, kan? Dia explore. Tetapi faedah dia murid boleh dapat daripada sumber pertama. Contoh ni contoh faedah ya. Apakah faedah yang disebutkan murid? Murid boleh explore apa yang dia dapat. Apa yang murid dapat? Murid dapat contohnya sumber daripada sumber pertama. Contohnya kalau kereta elektrik tu dia dapat terus daripada siapa owner Tesla tu? Siapa? Elon Aziz? Bukan. Elon Musk. Elon Musk ya. Betul Elon Musk. Dia cari type Elon Musk. Contoh kan. Elon Musk cakap, kenapa dia wujudkan kereta elektrik ni? Kita dapat daripada dia sendiri. Kenapa dia wujud? Apa kebaikan dia? Kemudian mungkin murid ni boleh cari daripada pengkritik kereta. Apakah kekurangan ataupun penambahbaikan yang boleh dilakukan kat kereta tersebut? Dia explore. Ya, kenapa dia boleh explore? Sebab selamat. Kenapa selamat? Sebab di Malaysia misalnya kerajaan kita melalui inisiatif digital cuba sedaya upaya untuk mengekang website-website yang tidak baik. Ya, sabit daya. Maknanya environment tu dah ada. Telah disediakan oleh kerajaan. Itu kita boleh elaborate. Ya, contoh ni contoh. Okey, langkah 4. Apakah isu dia? Tadi kita cerita kebaikan-kebaikan dia. Nak isu dia. Sebab apa cikgu nak ada isu? Isu ini adalah keuntungan bagi kita sebagai korporat. Kita ingat cikgu kita korporat. Kita nak ni. Tadi kita kata, tuan-tuan, bayangkan nak tuan-tuan, dia beri internet, dia boleh explore. Dia apa yang kita belajar, kita tak dapat cari, kita terpaksa pergi Kutuk Kanah, perpustakaan, kita cari buku. Kan kadang-kadang kita terpaksa naik bas pergi ke bandar untuk dapat buku. Tetapi sekarang ni anak kita, tuan-tuan, sangat beruntung. Tuan-tuan sangat bagus kerana menyediakan internet yang laju kepada anak tuan, peranti gadget yang bagus. Anak tuan akan jadi pandai dalam kelas, akan lebih terbuka fikirannya.
Tapi tuan-tuan, ada tapi. Sebab tapi itulah keuntungan bagi kita. Kita corporate, ya, kita kapitalis. Tapi tuan-tuan bayangkan ketika dia mencari fakta, dia bukan saja mencari fakta tetapi dia terdedah dengan fakta yang silap. Bayangkan tuan-tuan, jika fakta yang silap itu tertanam dalam fikiran dia sehingga dia dewasa, dia membawa false information ataupun maklumat palsu sepanjang hidup dia. Contohlah kita nak menimbulkan ketakutan, rasa urgency kepada KPM bahawa kita menyedari isu itu dan kita kena atasi dengan segera mungkin. Tapi kita kena highlight dulu bahaya isu itu. Langkah 4 sangat penting. Kita nak bagi tahu bahawa kepada kita punya KPM bahawa bahaya besar sedang menanti dan sedang berlaku. Biar dia takut dulu. Oh lama tadi seronok dah budak boleh explore sebagainya, tiba-tiba alamak ada bahaya. Dan pergilah kepada langkah 5. Ini adalah solution kita. Jangan risau tuan-tuan, walaupun ada bahaya, kami ada solutionnya. Contoh ya, macam jawabat pula. Macam mana nak atasi isu ini? Ya, apakah langkah yang perlu diambil? Contoh tadi ya, contoh. Kenapa saya highlightkan tanpa teknologi? Ya. Macam mana nak atasi contoh saya kata tadi? Kalau murid tu explore tetapi dia mendapat maklumat yang palsu. Okey cikgu, tolong saya cikgu. Cikgu type dalam komen ataupun cakap guna mic. Macam mana nak atasi isu ini? Mungkin parent guide ke, mungkin cikgu bagi seminar ke. Tolong cikgu. Ke ada komen sebab komen tak naik. Ada lagi semua? Okey, saya teruskan jalan ya. Contoh macam mana nak atasi isu ini? Contohnya, kalau saya ni kebetulan saya ada master dalam pusat sumber, master in library science. Kalau saya cakap saya ada master in library science, kamu cakap, weh, nak susun buku karak pun kena ada master Bukan. Sebenarnya master in library science ni dia dalam fakulti pengurusan maklumat. Ini dia salah satu cabang lah. Sebenarnya kalau siapa yang masuk dalam bidang library science ni, dia lebih kepada macam mana kita nak menguruskan maklumat. Jadi maknanya maklumat ni salah satu daripada cabang yang saya belajar lah. Ya. Kalaulah murid kita terdedah dengan maklumat palsu, apa yang kita boleh lakukan adalah yang pertama, contoh ya, peranan guru pusat sumber, contoh, ataupun peranan ibu bapa, ataupun peranan cikgu dalam kelas melalui subjek, pelbagai subjek lah. Guide murid untuk mendapatkan website yang faktanya sahih. Okay, contoh, katalah saya ambil contoh paling ringkas. Okay, Encik KPM, ya, Encik KPM Encik KPM, di sekolah kita ada guru pusat sumber. Guru pusat sumber adalah cikgu yang terlatih dalam pengurusan maklumat. Mereka dipercayai mempunyai senarai website-website, laman-laman kerajaan, organisasi-organisasi yang sahih dia punya fakta. Jadi senarai ini jika dikongsikan dengan murid dan dipecahkan dan diindekskan mengikut subjek, mudah untuk murid mencari. Misalnya murid diberi tugas untuk mencari maklumat tentang kelebihan dan kekurangan kereta elektrik. Murid boleh pergi ke bidang ke satu website yang telah disediakan oleh pihak sekolah, dan di bawah sains dan teknologi, dia klik di situ. Saya sebagai JPM telah menyenaraikan beberapa website yang berujuk dalam dan luar negara. Biasanya kita menggunakan website-website yang belakang dia ada perkataan org. Kenapa org? Adalah satu, kalau menggunakan org tu bermaksud organisation, iaitu fakta-fakta yang disediakan adalah fakta-fakta yang disediakan oleh organisasi yang berdaftar secara sah dan biasanya mewakili kerajaan dan juga NGO-NGO yang diakui oleh kerajaan. Contoh, ya. Apabila begitu, KPM kata, oh betul juga ya. Tapi cikgu bising. JPM marah. Tambah kerja kami. Kami mana reti teknologi. Bukan senang nak buat website, nak cari maklumat. Bukan senang. Jangan risau. Syarikat kami, syarikat mencari kesempatan. Cenderan Berhad menyediakan solutionnya. Kita pergi pada langkah yang ke-6. Sekarang dapat cikgu?
Ke saya shock sendiri ni. Alamak. Kan shock sendiri saya kena berhenti dulu ni. Minum air dulu. Dapat. Oh. Cikgu Izzah. Okey, Zina. Jelas. Okey, jelas Cikgu Mas Muhammad Yus Nizam Oh, jarang cikgu lelaki handsome macam Cikgu Muhammad Yus Nizam ni. Okey. Okey, yang ni sebenarnya saya conteng. Lupakan. Okey, langkah 6. Pergi pelengkap. Masa inilah kita perkenalkan produk kita. So, minta maaf lah ya, saya gitulah. Kalau dalam cerita tu. Langkah 6, masa inilah kita memperkenalkan produk kita. Kita dah bagi dah isu. Kita dah bagi dah masalah. Kita dah bagi dah solution. Sekarang ini kita bagi produk kita, produk yang memudahkan lagi pihak KPM, guru dan murid untuk mendapat solution tersebut. Solution tu semua orang boleh buat. Tetapi kita, apabila kita yang buat, kita memudahkan lagi. Ya, okey. Maaf kecil sebab saya tak sempat nak besarkan dia. Apakah teknologi yang kita boleh tawarkan untuk memudahkan lagi, mempercepatkan lagi, meningkatkan keberkesanan dan menambah kecekapan dalam usaha melaksanakan penyelesaian pada langkah 5 tadi. Rujuk balik pada langkah 5 tadi. Ya. Teknologi yang kita nak implement dalam penyelesaian. Implement betul tak betul aja gitu. Ampun ya. Contoh teknologi AI, artificial intelligence, persekitaran maya, contohnya macam Meta, e-platform. Platform ni macam media sosial dan sebagainya. E-gamifikasi, game. Ya. Game biasanya kalau saya sebut E tu dia lebih merujuk kepada elektronik dan juga education. Ya. Gamifikasi tu merujuk kepada game tapi untuk tujuan education. Ya. E tu dalam talian lah. Dan edutainment. Kan salah je, minta maaf, ampun lah. Saya apa yang terlintas tu saya tulis je lah. Edutainment tu contohnya macam kalau kita pernah tengok ya, Omar dan Hana. Murid-murid terhibur. Kalau tengok kat YouTube, juta tontonan. Tapi dalam itu murid terhibur tetapi mendapat input, boleh baca doa dan sebagainya. Itu edutainment, pendidikan adalah hiburan. Cikgu mahir lah, tak ada masalah isu ini. Inilah solusi yang kita boleh kembangkan. Kita boleh kembangkan. Ini cikgu, kalau cikgu boleh buat bengkel langkah demi langkah ni sampai siap benda ni, insya-Allah cikgu. Okey, boleh saya pergi ke langkah seterusnya? Nak habis dah ni. Okey, tekak lah. Kejap, nak tanya boleh tak? Okey, sedia. Sila. Sedia pula. Cikgu Arif, sila. Yang nombor 5 tadi kau cakap tanpa teknologi. Tapi produk tu nampak macam ada teknologi. Soalan yang baik cikgu. Okey. Macam tadi, kalau cikgu ikutlah saya tadi, sebenarnya kita nak bagi pada KPM. Kita nak pitching dia. Kita kata okey, isu dia adalah, cabaran dia adalah, masalah dia adalah murid terdedah dengan maklumat palsu. Okay, jadi macam mana kita nak selesaikan? Nak selesaikan ni adalah dengan cara pihak sekolah, langkah 5 pihak sekolah menyediakan platform untuk murid mengakses maklumat dengan sahih. Okay, maafkan saya bukan tanpa teknologi ni, saya lupa nak tambah. Tanpa teknologi di pihak kita. Di pihak kita lah sebagai oleh kita sebagai penjual. Ini kita bagi secara umum dulu. Boleh. Masalahnya tuan, kami sedar guru-guru di sekolah sangat sibuk dan terkekang dengan masa. Jadi, kami nak memudahkan pihak tuan dan pihak guru dan pihak murid untuk mengakses maklumat. Kami ambil langkah 5 ini, kami jadikan produk kami dan kami teknologikan dia supaya dia lebih mudah dan berkesan. Tapi yang saya cerita ni cikgu, langkah 5 ke 6 ke, cikgu tak buat tak apa. Ini cadangan. Ya, cadangan. Sebab ada satu keyword dalam taklimat dia kata jangan hard sell. Ya, jangan jual terus. Hard sell ni maknanya kita jual terus. Mana ya? Saya tulis saya rasa. Oh, tak ke mana pergi dah ya. Saya tulis jangan hard sell. Maknanya jual secara storytelling, secara bersahaja. Jadi sebab tu kita tak terus pada produk kita. Kita bagi dulu. Maknanya seolah-olah sekolah boleh buat kalau nak buat. Tapi kalau tak ada masa, tak ada kepakaran, kami ada. Macam susah ni. Tak susah cikgu. Apa yang saya bagi ni, cikgu tak boleh ikut pun. Tak boleh ikut pun. Ya, ambil mana-mana yang senang sahaja. Ya. Macam susah je. Minta ampun cikgu ya. Sebenarnya nak kata susah pun tak juga cikgu ya. Ini
kalaulah kita nak ni lah, nak ni, tapi terpulang cara masing-masing. Bukan cara yang saya cara yang terbetul, tidak. Ya. Tidak. Okey. Contoh. Okey, saya beri contoh lah langkah 6 Contoh, saya ambil e-platform. Okey. Pihak tuan, saya syarikat ambil kesempatan Sam Berhad menyediakan e-platform di mana apabila murid ingin mencari maklumat, dia boleh pergi saja ke website kami eplatform.com, di mana di situ memang khas untuk murid daripada darjah 1 sehingga tingkatan 6. Dia boleh pilih kategori. Contohnya hari ni dia nak ambil cari maklumat tentang tema dia teknologi dan sains. Dia klik di situ, ada beberapa lagi pecahan kat situ. Contohnya mungkin tentang alam sekitar dan sebagainya. Dia boleh pilih, dia boleh klik. Semua sumber dekat website kami itu kami telah saring dan diparoki oleh ahli-ahli panel kami. Di mana maklumat itu adalah maklumat yang sahih dan tepat. Mana kita menyediakan perkhidmatan tersebut. Macam ni lah, macam sekolah langgan surat khabar online ke apa ke. Sekarang ni kita nak KPM langgankan untuk sekolah. Contoh, kita punya e-directory ni, ataupun e-platform ni, maklumat ni. Sebenarnya benda ni, kalau cikgu pernah baca buku How to Make Money in Thin Air. Macam mana kita nak dapatkan duit dengan mudah lah. Dalam buku tu lah. Dalam buku tu ada tulis pengalaman penulis sendiri. Penulis tu memang jutawan lah. Ini cerita orang putih punya cerita lah ni. Dia macam-macam bisnes dia buat. Asyik gagal. Tapi satu ketika tu dia nampak ramai usahawan suka baca buku, suka baca majalah untuk mendapatkan info-info terkini perniagaan. Tapi dia tahu masalah dengan usahawan ni, mereka tidak ada masa nak baca semua benda dan nak kumpulkan semua benda setempat. Jadi dia wujudkan satu syarikat, dia buat abstrak. Dia baca surat khabar usahawan yang pertama, dia baca surat khabar yang kedua, dia baca majalah kewangan yang ketiga, dia baca, dia abstrakkan, dia simplifykan dan dia buat satu platform untuk orang langgan. Jadi tengok langgan. Present idea sahaja. Ideo. Tak perlu tunjuk produk tu, tak perlu. Tak perlu. Cuma kita nak yakinkan bahawa kita ada produk tu. Dan apa produk kita boleh buat. Jangan pula buat website tu. Belum. Itu kalau menang nanti yang terpilih tu. Jangan. Ini website kami. Kan? Tak perlu. Tak cukup. 3 minit tak cukup. Cerita saja. Sembang Elio saja. Tetapi kena ingat. Ada syarat dia tadi. Mestilah praktikal dan boleh dibuat oleh semua orang lah. Oleh semua sekolah. Mestilah praktikal. Okey, langkah 7. Terangkan menggunakan syarikat itu gunakan teknologi langkah 8 untuk selesaikan isu di langkah menggunakan solution di langkah 5. Ini yang saya ceritakan tadilah. Macam saya, contohnya saya guna e-platform. Platform itu murid boleh akses, guru boleh akses. Tetapi kerjaan kena bayar lah ke saya. Langganan bulanan ke tahunan ke, selagi dia langgan, murid boleh masuk je, boleh dapatkan link-link ke website-website yang kita telah semak kesahihannya. Itulah produk syarikat kita. Tak perlulah buat website tu. Kita cuma cerita apa produk kita. Produk kita tak ada pun lagi. Sembang je lah. Okey, langkah 8. Kita nak tekankan lagi apakah impak dia. Produk kita. Okey, setelah menggunakan produk kita, murid akan boleh membuat assignment dengan menggunakan maklumat yang sahih. Dan ini membantu mereka dalam mencapai TP yang lebih tinggi. Contoh, kita nak kaitkan dengan asas kerajaan Contoh. Okey. Langkah 9 Langkah 9. Proses presensial praktikal. Siapa yang akan laksanakan? Okey, kita lah laksanakan. Pekerja kita laksanakan. Contohnya saya akan lantik barisan ahli panel yang terdiri daripada pensyarah, daripada pegawai kerajaan, daripada pustakawan yang terlatih untuk menyaring website yang faktanya lengkap dan betul. Contohlah
Dan benda ini saya akan serahkan kepada pihak sekolah dan di pihak sekolah akan dipegang akaun dia oleh guru pusat sumber. Dan daripada situ boleh digunakan oleh seluruh warga sekolah misalnya. Itu pulanglah. Nak cakap pun tak apa, cakap pun tak apa. Tempoh masa, cikgu terang juga. Ya, tempoh masa. Menggunakan catagan ataupun menggunakan OPPM, One Page Project Manager. Tapi ni saya cerita ni sebenarnya kalau menang lah gunalah OPPM. Dia berdekat mudah, buatlah catagan. Catagan ni maknanya apa? Ataupun kalau susahnya lebih susahnya. Okey, tak payah susah lah. Buang dua-dua ni. Gunanya due date. Due date. Maknanya produk kita ni digunakan berapa lama untuk dapat kesan. Okey. Kami percaya bila murid telah menggunakan produk kami menurut kajian yang telah kami lakukan di beberapa buah sekolah sebelum ini, 3 bulan diperlukan untuk murid mula terbiasa menggunakan fakta-fakta yang tepat dan tepat. Contoh kan. Okey, dari segi kos. Kos ni kita ceritalah. Kita kena berani bagi tahu berapa yang kita nak pada kerajaan. Okey, saya minta kami mencadangkan kos kami beranggaran 20 juta setahun. Ya tuan. Nilainya bunyi besar, tapi jika dibahagikan dengan per head kepala student dalam Malaysia yang mempunyai 14 juta. Contoh, cikgu cari di sini saya tak tahu ya. Kosnya hanyalah RM1.50 sahaja per murid. Tetapi impaknya sangat tinggi untuk kelestarian generasi kita yang akan datang. Undilah saya. Contoh ya. Okey, kenapa saya tulis guerrilla marketing? Guerrilla marketing ni kalau kita belajar dari segi apa nama tu? Cikgu pernah dengar guerrilla marketing? Bukan guerrilla yang itu gorila. Itu lain. Yang berbulu-bulu tu. Itu lain, itu gorila. Ini guerrilla marketing ni adalah marketing yang dipopularkan oleh J apa nama tak ingat dah ya. Dia meninggal dah orangnya. Ringkas cerita lah. Guerrilla marketing ni kenapa saya masukkan, dia melibatkan kos yang rendah. Tapi rendah benda, 20 juta, rendah apa? Ingat tadi lah, per head tadi, per head. Bila kita nyatakan per head pada kita punya KPM, relax, murah je, RM1 je per kepala, contoh. Contoh. Setahun pula tu, setahun. Okey. Lepas tu untuk maintenance, website, server dan sebagainya lah. Guerrilla marketing ni bermaksud menggunakan kos yang rendah, impaknya tinggi. Itulah guerrilla marketing. Teknik-teknik viral-viral yang dibuat oleh founder-founder kosmetik itu salah satu daripada teknik guerrilla marketing. Di mananya kosnya kurang ataupun kosong ataupun minima, impak dia, penyebaran dia luas. Itulah salah satu guerrilla marketing. Ya. Okey. Dan kenapa? Sebab kita nak menyokong dasar penjimatan kerajaan sekarang, kan? Sebab tu kita menawarkan produk yang bagus tetapi pada harga yang relatif rendah. Dan kita faham dan kita mengkaji segala aspek termasuk aspek kos untuk menyokong dasar kerajaan. Habis kerajaan dengar tu, dia ni sangat memahami aku lah. Aku perlukan murid yang selamat menggunakan internet. Tetapi duit aku pun tak banyak dah sekarang. Dia kos dia pun dia boleh fikir tentang aku punya masalah. Contoh kan. Macam itulah. Terima kasih, habis dah kot. Tema sembang saya tu. Langkah 9 ada lagi. Last. Yakinkan KPM kenapa perlu pilih produk kita. Tadilah, yakin tadilah. Sebab kita memahami dasar-dasar dia, masalah dia. Dan kita ada solution yang terbaik untuk dia. Okay. Yang ni saya tak boleh lah sebenarnya. Ini yang saya dapat daripada Cik Farhan tadi lah ya. Boleh dengar lah. Ini saya tak nak ulas lah sebab masa dah tak ada. Itu sahaja saya rasa, minta maaf. Dan cikgu, jangan terikat cikgu, jangan terikat. Yang saya bagi tadi hanya cadangan sahaja. Okey. Saya serahkan kembali kepada pengurusi dan saya minta maaf ya. Barang kesilapan dan terima kasih kerana sudi mendengar. Okay, terima kasih diucapkan kepada Encik Ruhaifi bin Abdul Razak daripada PPD Rompin. Okay, terima kasih tuan. Di atas penerangan saya rasa amat-amat jelas berkaitan dengan guidelines macam mana kita nak buat orang kata produk atas angin untuk meyakinkan juri-juri. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu jangan salah faham. Bukan cikgu kena buat produk tu. Buat benda tu hidup apa semua, tak ada. Hanya menjual air liur.
untuk meyakinkan apakah konsep ataupun cadangan ataupun produk kita untuk meyakinkan juri. Macam tadi dia kata ibarat macam kita ni CEO. Dia konsep dia sama dengan ISEC. Kita sebagai CEO, kita nak jual produk kita, mesti ada justifikasi apakah produk yang kita ni, apakah langkah dia, apakah impak dia. Lepas tu kalau kita ada berbekalkan dengan data-data, itu lagi mantap. Jangan cikgu fikir, aku nak kena buat produk, kena buat itu, kena buat ini. Jangan. Ini hanya orang kata just planning atas kertas untuk kertas konsep, bagi kertas konsep je. Untuk kita meyakinkan juri produk kita. Maknanya pelajar itu, presenter itu adalah sebagai CEO. Okey? Jangan bimbang, bukan kena buat projek betul-betul, kena buat tubik projek. Oh tak. Hanya orang kata just bermodalkan idea. Bercakap saja, sembang saja cerita. Tetapi mesti ada data dan juga orang kata fakta. Supaya dapat mengukuhkan lagi orang kata kertas konsep kita tu ataupun pembentangan kita tu mesti ada fakta. Orang kata jangan sembang kari saja, tak ada fakta, mesti ada. Okey. Lepas itu untuk dari segi penghasilan video ataupun macam mana kita nak buat video, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu boleh rujuk kepada USTP PPD masing-masing. Okey, kalau untuk dari segi sama ada teknikal untuk rakaman ke apa ke, boleh berhubung terus kepada USTP masing-masing. Okey, ada soalan. Slide tu untuk rujukan juri je kan? Ya, betul. Ruhaifi pun telah menjawab. Ya. Okey, jadi guideline apa yang Cik Ruhaifi beritahu tadi bagi saya amat-amat jelas dengan 9 langkah-langkah tu. Sebab itu macam Cik Ruhaifi beritahu, tak semestinya kena ikut. Itu sebagai guideline. Jadi cikgu boleh harmonikan. Okey, dalam 9 langkah tu cikgu boleh harmonikan dengan teknik-teknik yang tersendiri. Ini yang Cik Ruhaifi bagi adalah sebagai guideline, sebagai orang kata pencetus idea kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk teruskan dengan penghasilan video. Okey, jadi Cik Yusri ada apa-apa lagi tambahan Cik Yusri? Di ruangan chatting saya ada bagi satu link grup WhatsApp untuk grup channel, minta cikgu jemput join lah. Kerana apa kita di dalam tu mungkin ada soalan-soalan yang cikgu kurang faham, kita boleh tanya dalam grup tu, kita cuba menjawab lah. Okay, cuba tengok pada ruangan chatting, cikgu boleh join link tersebut. Itu je Cik Iskandar, dan link kehadiran untuk hari ni saya akan bagi sekejap lagi. Okey, terima kasih Cik Yusri. Jadi Cik Ruhaifi pun ada urusan lepas pada ini. Jadi saya mewakili JPN Negeri Kelantan dan juga PPD dan juga warga sekolah yang menyertai peserta-peserta Negeri Kelantan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Ruhaifi di atas kesudian berkongsi berkaitan dengan tips-tips dan juga guidelines, panduan macam mana untuk kita hasilkan satu presentation yang insyaAllah orang kata yang padulah. Okey, maknanya saya tengok tadi pun langkah 9 langkah itu pun kalau kita ikut insyaAllah akan dapat hasil yang baik. Okey, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Ruhaifi dan saya selaku wakil daripada JPN Kelantan ingin memohon maaf di atas segala kekurangan di mana segala yang lemah itu, keburukan itu datangnya daripada saya sendiri dan segala kebaikan itu dan kelebihan dia sudah semestinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fi, terima kasih banyak Fi. Nanti saya kongsikan slide tu ke Cik Yusri Okey. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Ni projek apa Fi? Terima kasih. Oh, dia leh dah.